Hello guys, welcome back to my channel. Hello. Okay guys, kalau korang tengok penampilan aku hari ni agak berbeza sebab aku punya mood tengah rajin. So, aku tak naklah jadi macam video ni dan macam video ni. So, aku nak ubah sikit lah biar nampak ceria di mata korang. Okay, hari ni apa yang aku nak buat adalah aku tahu aku memang dah lama tak buat video, so aku akan cuba untuk membuat video lebih banyak. Okay, hari ni aku nak cerita seram sikit. Okay, bagi pengalaman aku lah. Pengalaman aku semasa berada di satu camp ni. Okay, pada hari aku pergi camp tu, macam biasa kita pergi dia dalam hutan. Biasalah camp kan, camp dalam hutan. So aku pergi dah bersama rakan aku 2 orang. Lagi 2 orang lah, maksud aku 3 orang. So kat situ memang ramai yang datang untuk mengikuti program tu lah. Kemudian kita orang macam biasa je. Pada hari pertama tu kita orang okey je, tak ada apa-apa masalah. Hari kedua guys, okay, hari kedua tu lepas kita orang siap-siapkan kemah semua, hari kedua tu kita orang tidur dalam kemah. So korang tahulah kan, dalam hutan biasalah macam-macam ada makhluk halus ni. Okay, budak sebelah, nak cakap sebelah, aku tak ingat sangat. Aku tak pasti sebelah kemah ataupun berhadapan dengan kemah aku, dengan kawan-kawan aku lah. Masa tu ada benda yang mengganggu budak yang depan kemah atau sebelah kemah aku. Aku tak ingat sangat, tapi rasanya depan kemah aku, bukan sebelah depan kemah aku. Okay, dia kena ganggu. Kata kawan dalam kemah dia tu lah, dia cakap dia kena ganggu memang dah daripada dia datang malam tu. Okay, malam masa dia nak tidur tu, memang benda tu dah kacau. Benda tu hempap atas badan dia tu, macam baring. Bila kita tidur, benda tu hempap lah. Benda tu hempap atas badan dia guys. Dia rasa sesak nafas semua. Lepas tu dia kata kawan dia juga, dia ada letak Yasin lah bawah bantal dia, sebab dia tahu dia memang senang kena. Dan kenapa dengan aku punya lampu ni, dia klip-klip, kacau line betul lah. Lepas tu kau tengok dia buat hal. Okay, lepas tu daripada kena hempap tu dia dah okey. Pagi tu dia dah okey, kawan-kawan dia cakap dia dah okey. Kemudian masa hari kedua tu kita orang ada ujian. Kita ambil ujian tu adalah hujan dia. Sibuk je nak tahu kan. Okay, ada hujan dalam pukul 12 tengah hari macam tu. Lepas kita orang makan semua, kita orang ambil ujian. Dan tiba-tiba yang budak yang kena rasuk ni, aku lupa nak beritahu dia kena rasuk. Tiba-tiba budak yang kena rasuk ni, dia ajak member dia. Dia cakap dia tak sedap badan, dia nak muntah. Lepas tu dia ajak member dia ni pergi toilet. Lepas pergi toilet, tiba-tiba aku tak tahu sangat cerita ni sebab kawan dia yang cerita. Dan masa tu memang aku ada kat situ juga. Aku memang nampak semualah yang apa yang jadi. Kawan dia cerita dia nak pergi toilet, kawan dia teman. Lepas tu dia suruh kawan dia balik dulu, pergi dululah dekat padang untuk jawab ujian tu kan. Lepas tu tinggal dia sorang-sorang. Bila tinggal dia sorang-sorang, dia keluar tandas. Tiba-tiba dia mengamuk tau. Dia mengamuk macam mana kan, dia lalu dekat tandas tu. Yelah dia sorang-sorang, memang jauh daripada kita orang. Dia dekat area-area dom. So dekat-dekat dengan kemah, tak silap aku juga. Dia berseorangan lepas kawan dia tinggalkan dia, sebab dia yang suruh pergi. Tiba-tiba di jalan dia mengamuk lah. Dia mengamuk, dia baling kerusi. Badan dia, orang dia tak besar, kecil je. Orang dia macam tu, orang yang badan kecil, kurus, angkat kerusi yang berat. Korang tahu tak, kalau korang pergi mana-mana tempat untuk orang yang VVIP, dia akan bagi kerusi yang besi tu tau. Okay, dia angkat pakai satu tangan tu guys. Dia angkat, dia baling dekat meja makan. Okay, kerusi tu dekat meja makan. Meja makan tempat kita orang makan semualah. Tu kerusi
kerusi untuk orang-orang atas sana. Dia angkat, dia baling pakai satu tangan. Kita semua terpanjat lah sebab kita orang buat ini apa ni, kantin. Sebelah ni tempat kita orang buat ujian tu. Tiba-tiba dia mengamuk, dia menjerit semua, dia baling. Lepas tu tiba-tiba dia lari tau. Bila budak-budak lelaki ni nak kejar dia, dia lari, laju gila. Dia tu mata dia memang kita punya mata tu kan hitam kan. Hitam tu nampak macam, hitam tu besar. Aku tak tipu guys, serius. So kita semua cuak. Kita memang tak campur tangan lah. Kita orang duduk diam-diam kat dalam tu. Yelah perempuan kan. Walaupun suara aku macam ni, yelah Allah dah bagi, terima je lah. Okay, syukur. Okay, sambung. Budak-budak lelaki semua kejar, ustaz-ustaz semua kejar. Dia lari laju gila. Diorang nak tangkap tapi dia lari. Lepas tu dia lari dekat satu tempat, apa tu, trek, nak cakap trek bukan trek, tapi kawasan yang lapang, tempat kita orang buat aktiviti lah kat situ. Lepas tu lepas dia lari, dia dah penat agaknya. Ustaz tangkap dia, pegang tangan dia. Dia buat pingsan guys. Dia buat pingsan. Sebenarnya dia tak pingsan pun, dia permainkan kita. Macam mana nak cakap, dia tipu lah. Okay. Lepas dia buat pingsan, dia buat jatuh. Ustaz semua lepaskan tangan kan. Lepas Ustaz lepaskan tangan, tiba-tiba dia lari balik. Dia lari, dia tipu, dia gelak, mengilai. Macam tu lah, menyeramkan. Nasib baik bukan malam, siang dia jadi. Lepas tu dia, lampu ni dia kejap okey, kejap tak okey. Lepas dia dah penat, dia buat pingsan, baring. Dia macam, dia bangun, aku kat mana ni? Aku kat mana? Dia buat macam tu guys. Lepas tu dia sebenarnya itu bukan dia. Ada lagi makhluk halus tu dalam badan dia. Tapi dia, makhluk halus tu meniru gaya dia. Lepas tu Lepas tu ustaz tu tawar-tawarkan dia. Tapi korang faham tak bahasa tawar tu? Tawar tu macam mengubati dia. Korang faham akan sendirilah ya. Okay, lepas tu ustaz tu dah baca-baca macam-macam. Dia okey kejap, macam aku cakap tadi. Lepas tu tiba dia jadi balik benda yang tadi tu lah. Dia nangis semua. Lepas tu budak-budak lelaki dengan ustaz ni, dia nak tangkap, nak masukkan dalam van Jepam. Aku tak tahu kenapa ada Jepam, kenapa diorang panggil Jepam. Sebab dalam tu dalam kawasan hutan. So memang susah nak pergi ke klinik lah. Aku tak tahu kenapa diorang nak bawa pergi klinik. Maybe adalah sebab-sebab dia kan. So dia bawa pergi Jepam pula. Jepam datang naik van Jepam. Bila ustaz nak tangkap dia masuk dalam van tu, dia tak nak. Dia berkeras, dia memberontak lah kan. Lepas tu dia buat lagi dia punya aksi-aksi dia, berlari sana sini, berpusing. Lepas tu kan, bila dia tak nak naik tu, ustaz tu cakap lah, okay, kalau tak nak naik, bagi tahu ustaz tu dekat mana tempat dia, kenapa suka duduk dalam budak ni, mana asal usul dia. Okay. Lepas dia jawab tau. Dia cakap, tempat aku dekat sana. Dia cakap macam tu. So ustaz tu cakap lah, okay, kau tunjukkan aku dekat mana tempat tu. Dia bawa pergi kat kemah dia guys. Dia pimpin ustaz tu. Dalam masa dia pimpin tu, benda ni lawak guys. nak ketawa pun, nak gelak pun rasa bersalah kan. Okay, dia pimpin ustaz tu macam power dia sendiri guys. Sorry lah, dia bunyi-bunyi budak. Stres kadang-kadang ni buat video, lepas tu ada gangguan-gangguan. So bersabarlah. Okay, sambung. Dia bawa ustaz tu pergi dekat kemah dia. Okay, kemah kita orang ni berhadapan-hadapan macam ni. Kemah aku, ni kemah dia. Dekat sini ada tandas lah, tandas untuk kita orang yang belah perempuan. So lepas dia bawa tu, dia dah manja ustaz tu. Dia lentuk-lentuk guys dekat ustaz tu. Dia pegang-pegang ustaz tu macam ni. Lepas tu dia bawa, dia
dekat sini tempat dia, depan kemah dia, dekat pintu masuk kemah tu. Dia duduk kat situ. Dia cakap tempat dia kat situ. Lepas tu, lepas dia bawa tu, dia cakap, dia tanya, ustaz tu tanya, kenapa kau suka duduk dalam ni? Mana asal usul kau? Lepas tu dia cakap guys, dia cakap apa? Aku tak ingat lah. Aku tak ingat dia cakap asal usul dia kat mana. Tapi dia cakap budak ni, dia nak duduk kat budak ni sebab budak tu cantik, tak silap aku. Dia nak jadi kawan dengan budak tu. So ustaz tu cakap, kau nak keluar ke tak nak? Kau nak keluar dengan secara baik ataupun kau nak aku sakitkan kau? Dia cakap, aku tak nak keluar, aku suka budak ni. So ustaz tu buat apa guys? Ustaz tu ajak dia lagi pergi dekat mana yang dia dia suka duduk. Dia kejar. Okay, masa ustaz tu tanya tu, dia pergi kejar ketua dom yang perempuan. Okay, dia kejar. Dia cakap dia tak suka budak ketua dom tu lah. Dia tak suka, dia kejar. Ketua dom tu dah menangis-nangis. Keliling tu dia kena kejar. Mana tak takutnya kan? Kena kejar guys. Kalau aku takut. Okay, dia kena kejar. Lepas tu dia cakap dia tak suka ketua dom tu. Lampu ni kelip-kelip, kacau lah. Dia tak suka. Lepas tu ustaz tu tanya, kenapa tak suka? Lepas tu dia cakap, ketua dom tu suka mekak. Macam, sebab ketua dom ni dia diarahkan untuk menjaga kita orang. So kalau kita orang tak tidur ke apa, dia akan bersuara lah. So kita orang tidur, dia akan jaga kita orang. Apa-apa masalah, kita akan kena bagi tahu dia, dan dia kena inform dekat ni lah, dekat orang atas kan. Then bila ustaz pula, bila dia cakap macam tu, lepas tu ketua dom tu dah cuak, takut sangat. Dia memang tak nak duduk dekat area di situ sebab dia kena kejar. Penat gila agaknya. Kena kejar satu ni tak silap aku. Ni dewan tu, tak ada dewan terbuka tempat kita orang bersidang yelah kot bersidang. Tempat kat situ ada satu pusingan. Okay, kita orang dekat belakang tu ada tandas juga. So dia keliling tu lah. Dia keliling kat situ. Dia cakap dia kejar ketua dom tu. Dan dia sangat marah. Muka dia sangat marah. Dia menangis. Yang kena rasuk tu menangis dan mengilai. Macam tu lah, sikit lah. Okay. Lepas tu ustaz tu pujuk dia. Ustaz tu baca macam-macam. So lepas tu dia okey sikit. Lepas tu dia duduk. Lepas dia dah okey tu, dah stabil sikit, ustaz bawa dia pergi dekat susah sangat nak cakap. Ustaz tu bawa dia pergi dekat meja makan. Duduklah, rehat kat situ. Lepas tu dia dah clamp down. Okay, parents dia datang untuk ambil dia. Sebelum parents dia datang tu lama lah juga, sebab jauh ke hutan kan. So sebelum parents dia datang tu, bila badan dah okey, tiba-tiba badan dia lemah. Okay, dia bagi tahu kawan dia datang balik. Kawan dia tanyalah kenapa jadi macam ni semua. Lepas tu time tu ustaz panggil lah siapa kawan baik dia. Okay, datang duduk jaga dia. Lepas tu kawan baik dia datang tanya, macam mana boleh jadi? Apa yang kau nampak? Okay, mula-mula dia cakap, masa dia cakap dia nak muntah, dia nak pergi tandas tu. Okay, masa dia nak pergi tandas tu, dia cakap, aku rasa nak muntah. Aku rasa macam ada sesuatu dalam badan aku. Okay, aku tak selesa. Ya Allah. Okay, dia cakap dia tak selesa. Lepas tu sebelum dia nak pergi tandas tu, dia nampak dekat meja makan tu ada satu, aku tak tahulah tu apa benda, tapi dia macam sangka burung, tak silap aku lah, tapi tak ada burung dalam tukung kosong. Dia cakap dekat depan tu dia nampak kucing atau ular lah, aku
aku tak silap mana satu, dia makan kucing makan ular ataupun ular makan kucing. Dia nampak macam tu, nampak perut-perut kucing tu atau perut-perut ular. Aku tak silap aku macam tu lah. Aku tak ingat sangat sebab benda ni dah 3-4 tahun yang berlalu. Aku tak ingat dah berapa tahun. Okay, lepas tu dia cakap ada yang ajak dia gimana, aku tak tahulah sangat sebab aku pun dengar cerita kan. Lepas tu kawan dia cakap lagi, kau ingat tak lepas tu apa jadi? Dia cakap aku tak ingat. Masa tu aku terus pening, pitam. Tiba-tiba aku rasa aku dah tengok, aku tak ingat apa-apa. Dia cakap macam tu. Lepas dia cakap dia tak ingat apa-apa tu, terus dia kena rasuk tu yang dia baling semua benda tu. Kau bayangkan lah, kecil, orang yang badan kecil baling kerusi yang berat besi tu pakai satu tangan je. Okay, lepas tu lari dengan laju, mata yang sangat tak nampak putih lah, nampak hitam je macam ni. Okay, macam tu lah kan. Lepas tu lepas dia okey tu, dia dah stabil. Dia adalah kena kacau sikit-sikit, tapi aku dah lupa sangat. So sampai situ je lah. Okay, lepas tu malam tu dia tak dapat nak jawab ujian tu. So dia jawab yang sikit-sikit je, ujian bertulis. Lepas dia stabil tu, parents dia datang hantar dia balik kat situ. Tapi dia tak tidur situ lah, dia balik sebab takut apa-apa akan berlaku kan. So dah okey semua, dia balik, parents dia semua dah angkat barang-barang dia semua. Okay, ustaz pun bagi tahu kalau kita dekat situ, kita jangan rasa takut sangat. Okay, jangan berani sangat sebab benda ni suka dekat orang yang macam tu. Okay, solat jangan tinggal semua. Ustaz tu cerita macam tu. So okay, pengajaran dia adalah korang kena ada keberanian tu yang tahap tidak melebihi tahap lah kan. Dan korang jangan takut sangat. Okay, benda-benda ni memang suka kepada orang yang terlampau takut, yang lemah semangat dia, dan orang yang terlampau berani, yang cakap besar semua. Dan satu je lah, korang jangan lupa, jangan tinggal solat. Okay, apa-apa doa tu korang kena amalkan. Bawa, kalau korang nak tidur dekat benda, korang jangan lupa lah bawa Al-Quran, Yasin dan sebagainya supaya di pendinding korang punya diri. So itu sajalah daripada aku video kali ni. Apapun pun, suka tak suka, korang kena subscribe guys. Subscribe tu gratis guys. Okay, tak perlu bayar. So korang share, komen, subscribe, turn notification konten semua tu, dan saksikan video yang lain di hari yang lain bersama aku, orang yang sama. Okay, bye guys. Assalamualaikum.